Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Emas ke-6 negara dalam Sukan Asia 2022 di Hangzhou, China. Skuad karate menghadiahkan peringkat itu menerusi acara Komite Individu Lelaki bawah 84 kg. Muhammad Alif Afifuddin Abdul Malik cemerlang menumpaskan atlet Kazakhstan Daniil Yudashev dengan keputusan 10-4. Kem karate sebelum ini cemerlang menyumbang 2 peringkat perak menerusi acara kata individu wanita dan kata berpasukan wanita. Malaysia raih manfaat besar terutama dalam aspek pelaburan dari Emirat Arab Bersatu UAE. Ia melalui lawatan singkat Perdana Menteri ke Abu Dhabi. Lawatan 36 jam itu telah menjana pelaburan komited berjumlah 40.6 bilion ringgit untuk Malaysia dalam sektor antaranya tenaga boleh diperbaharui, aero angkasa dan logistik. JPN sasar 1,500 program mekar dilaksanakan sehingga hujung tahun ini. Ia dijangka memberi manfaat kepada 40,000 penduduk seluruh negara termasuk masyarakat orang asli. Menteri Dalam Negeri berkata usaha itu menyediakan perkhidmatan permohonan kad pengenalan, sijil kelahiran dan kematian. Sehingga kini sebanyak 1,411 program mekar telah dilaksanakan di seluruh negara. Pihak sekolah dibenarkan tutup sekolah tanpa tunggu kelulusan PPD sekiranya keadaan jerebu semakin teruk dan bacaan IPU melebihi 200. Timbalan Menteri Pendidikan berkata pihak sekolah harus sentiasa memantau kualiti udara dan bacaan IPU semasa. Pemakaian pelitup muka juga digalakkan di sekolah dan pelajar perlu minum air secukupnya. Ibu bapa dinasihat agar sentiasa meneliti keadaan kesihatan dan mengurangkan aktiviti luar anak-anak mereka. Langkah bagi menangani isu jerebu di negara ini akan dibahaskan dalam Parlimen pada Isnin ini. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim berkata pihaknya akan memberi status terkini langkah menangani isu jerebu. Terdahulu Malaysia masih menunggu maklum balas Indonesia setelah menghantar surat kepada negara itu mengenai usaha mengekang masalah jerebu rentas sempadan. Akta Suruhanjaya Kanak-kanak akan dibentang ke Parlimen selepas dibincangkan pada mesyuarat Kabinet. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi berkata turut dibincangkan pindaan Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia SUHAKAM. Ia sebagai usaha melindungi dan menyelesaikan isu berkaitan kanak-kanak. Akta Suruhanjaya Kanak-kanak dicadang diwujudkan merangkumi isu keselamatan, kebajikan dan kesihatan. Jangan sebar berita palsu dan fitnah. Dapatkan informasi sahih menerusi laman web rasmi kerajaan. Demikian amaran Menteri Komunikasi dan Digital. Baru-baru ini tular mengenai isu virus X yang disebarkan melalui TikTok. Pihak Kesihatan telah menangkis dakwaan menyatakan jururawat harus diberi vaksin untuk virus tersebut dan ianya berita palsu. Seramai 30 individu ditahan dalam insiden rusuhan melibatkan perebutan menunda kenderaan terlibat kemalangan. Ketua Polis Kuala Lumpur berkata pihak polis masih memburu beberapa suspek dalam kejadian itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan kerana merusuh. 2 wanita maut selepas kenderaan pacuan 4 roda dinaiki terjatuh ke dalam sungai di Jalan Lubuk Antu, Sri Aman pagi tadi. Bomba Sarawak memaklumkan pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian kira-kira pukul 11.29 pagi. Mayat kedua-dua mangsa telah diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sementara 2 lagi penumpang selamat dan dihantar ke klinik kesihatan Merindun untuk rawatan. Seorang lelaki warga emas yang dilaporkan hilang petang semalam ketika mencari sayur di kawasan hutan Bau, Sarawak ditemukan telah meninggal dunia pagi tadi. Bomba Sarawak memaklumkan mangsa James Tarang Anak Tigong, 63 tahun, ditemui ahli keluarganya dalam keadaan tidak sedarkan diri. Lokasi penemuan mangsa kira-kira 150 meter dari jalan besar dan mangsa telah disahkan meninggal dunia oleh pihak perubatan. 5 pemancing warga Indonesia berdepan detik cemas apabila terapung di lautan selama 3 jam selepas bot yang dinaiki karam di perairan Tanjung Balai, Karimun, Indonesia kemarin. Pengarah Maritim Johor berkata, bot kayu yang dinaiki mereka dipukul ombak besar sebelum pecah dan karam. Kesemua mangsa berada dalam keadaan stabil dan telah diserahkan kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru pada pukul 2.30 petang tadi.
Biro Kawalan Jenayah Hidupan Liar WBC yang ditubuhkan PDRM tidak hanya tertumpu kepada usaha membantras aktiviti penyeludupan hidupan liar. Sebaliknya, turut fokus mengekang kegiatan mencuri khazanah serta sumber asli negara termasuk REE. Ketua Polis Negara berkata pihaknya akan menggunakan segala saluran undang-undang yang ada bagi memerangi kegiatan tersebut. Pemilik premis bangunan lama berusia lebih 60 tahun dinasihat agar sentiasa memeriksa atau menyelenggara semula pendawaian elektrik. Ia bagi mengelak daripada berlakunya kebakaran. Pengarah JBPM Kedah berkata perkara itu perlu diberikan penekanan kerana terdapat beberapa laporan kebakaran berpunca lita pintas. Tamat proses mengundi di 9 pusat mengundi DUN Pelangai pukul 6 petang tadi dan kini sedang berlangsung proses perjumlahan undi. Untuk perkembangan lanjut bersama wartawan Jabatan Robert. Silakan Jay. Baik, terima kasih. Tepat pukul 6 petang tadi, semua 9 pusat mengundi yang dibuka hari ini ditutup menandakan bahagiannya tempoh mengundi bagi PRK DUN Pelangai. Dan sekarang saya berada di Dewan Orang Ramai Felda Kemasul, Bentong yang menjadi pusat penjumlahan rasmi undi PRK DUN Pelangai. Jadi di belakang saya kebanyakannya dipenuhi oleh warga media yang telah pun bersedia untuk menanti keputusan rasmi yang akan diumumkan pada bila-bila masa dari sekarang. Jadi pada masa ini kertas undi mula sampai dari 9 lokasi mengundi melibatkan 30 saluran kesemuanya dan dibawa masuk secara berperingkat ke dalam dewan untuk dijumlahkan. Keputusan rasmi akan diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya bagi DUN Pelangai, Datuk Muhammad Syahid Ismail, dan menurut temu bual yang kita lakukan bersama beliau semalam, keputusan rasmi dijangka diumumkan sekitar pukul 9 malam. Jadi semangat baik ditunjukkan pemilih di Sekitar Pelangai ini dan pihak SPR memaklumkan data terkini setakat pukul 4 petang, peratusan keluar mengundi adalah sebanyak 69%. Jadi ini adalah yang disifatkan tertinggi untuk setakat 4 petang berbanding 4 PRK sebelum ini melibatkan Simpang Jeram, Pulai Kuala Terengganu dan PRK Bugaya. Untuk info, PRK DUN Pelangai menyaksikan pertemuan 3 penjuru melibatkan calon BN, calon PN dan seorang calon bebas, iaitu calon BN merupakan PN di calon nombor 1 di kertas undi ialah calon PN Cikgu Kasim, calon nombor 2 calon bebas menggunakan simbol kereta Hasli Helmi DM Zulhasli, manakala calon nombor 3 dari Barisan Nasional ialah Datuk Amiza Abu Adam. Kami akan terus bawakan perkembangan semasa ke semasa dari lokasi. Sekarang itu kita kembalikan Kasapuri yang sahih di RTM. Baik, terima kasih Jay. Kehadiran pengundi muda amat memberangsangkan. Pengerusi SPR berkata pengundi muda hadir awal memeriahkan tanggungjawab memilih bagi DUN Pelangai yang berlangsung hari ini. Sebanyak 9 pusat mengundi dibuka bagi PRK DUN Pelangai Pahang. Pembentangan usul melantik wakil dari Sabah dan Sarawak menjadi sebagai anggota LHDNM dijangka tidak menghadapi sebarang masalah. Usul itu akan dilaksanakan menerusi pindaan rang undang-undang LHDNM 2023. Ia bakal dibentangkan Kementerian Keuangan dalam mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen ke-15 Isnin depan. Pelantikan itu sejajar hasrat Perjanjian Malaysia 1963 dalam mengangkat peranan Sabah dan Sarawak untuk pembangunan negara. Skim gaji permulaan bagi jawatan konstable dicadang dinaikkan kepada RM1,500. Ketua Polis Negara berkata ia selaras gaji minimum ditetapkan kerajaan. Ketika ini gaji permulaan bagi jawatan itu adalah RM1,441. Pihaknya turut mencadangkan penambahan 30% kadar kenaikan gaji tahunan anggota. Tingkat program perkhidmatan CSR dalam komuniti, badan korporat dan swasta digalak selaksana inisiatif tersebut. Menteri Komunikasi dan Digital berkata ia akan memudahkan dan memberi manfaat kepada lebih ramai orang. Antara boleh dilaksanakan program perkhidmatan kesihatan pergigian. Lebih 100 penduduk mendapat perkhidmatan pemeriksaan gigi di PPR Kerinci pada program Bright Smile for All anjuran International Medical University. Mawib selaras bantuan kepada asnaf dan gelandangan sekitar Kuala Lumpur. Mawib akan bekerjasama dengan JKM dan DBKL bagi membantu golongan gelandangan di sekitar Kuala Lumpur. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, kerjasama ini penting bagi memastikan tiada pertindihan bantuan berlaku. Ia juga dapat membantu sistem agihan lebih sistematik, teratur dan berkesan. Sasar 95% perkhidmatan RSTP di bandar-bandar utama menjelang 2030. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim berkata ia merupakan sasaran kerajaan untuk membangun sektor pembentungan negara. Ia perlu selaras dengan pembangunan berterusan dan terancang. Kerajaan juga komited tingkatkan perkhidmatan dengan membangunkan loji rawatan moden.
Sultan Kedah berkenan menyempurnakan istiadat pembarisan pentaulihan diraja dan penggunaan watikah tauliah pegawai kadet ATM 2023 di Kem Perdana Sungai Bersih. Keberangkatan tiba baginda pada 9 pagi disambut Panglima Angkatan Tentera Malaysia. Turut mengiringi baginda Raja Muda Kedah. Titah baginda, ATM sentiasa komited dalam usaha untuk menjadi angkatan masa hadapan yang bersepadu mendepani ancaman pada masa hadapan. Jambatan yang menghubungkan Bagan Datuk ke Kampung Sejagut bernilai RM460 juta kini dikenali sebagai Jambatan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Nama tersebut telah mendapat perkenan Sultan Perak. Baginda berkenan merasmikan jambatan tersebut bersama Raja Permaisuri Perak Tuanku Zahra Salim. Jambatan Sultan Nazrin Shah dibuka pada 1 Jun dan siap pada 30 Ogos lalu, memberi manfaat kepada lebih 70,000 penduduk. Kadar pengangguran menunjukkan tren penurunan. Sebanyak 3.5% direkodkan pada suku pertama tahun ini berbanding 3.6% pada suku tahun keempat tahun lalu. Menteri Sumber Manusia berkata berlaku perubahan dalam tren pencarian kerja yang ketara, terutama melibatkan golongan muda. Juga pelbagai inisiatif dilaksanakan oleh kerajaan bagi membantu golongan pencari kerja berumur 40 tahun ke atas. Lebih banyak program perlu diadakan bagi memberi pendedahan berkaitan kenderaan elektrik EV kepada masyarakat. Persatuan Kenderaan Pelepasan Karbon Sifar Ziva berpandangan kesedaran mengenai pemilikannya masih rendah. Ia termasuk maklumat mengenai insentif dari kerajaan, cara penggunaannya dan harga kenderaan tersebut. 300 tan metrik beras dipasarkan Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu KADA di setiap kedai milik Pertubuhan Peladang Kawasan PPK di Kelantan. Pengerusinya KADA berkata ia bagi menangani masalah kekurangan beras putih tempatan dalam pasaran. Sebanyak 13 PPK terlibat dalam program ini. Bagi fasa pertama, 32 tan metrik beras telah berjaya diperoleh dan akan diagihkan kepada PPK. KADA memiliki 26,833 hektar petak padi yang diusahakan petani. Program Halal On Track HOT bantu pemain industri memahami lebih mendalam proses permohonan sijil pengesahan halal Malaysia. Ketua Pengarah JAKIM berkata, program HOT membimbing usahawan mematuhi standard dan piawaian halal. Melalui program tersebut juga, orang ramai boleh ambil peluang mendapatkan maklumat berkaitan pensijilan halal Malaysia secara percuma. Education on the Go sebagai usaha revolusi pembelajaran sepanjang hayat. Inisiatif kolaborasi Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Melaya dengan KTMB ini usaha galak pembelajaran tanpa batasan masa dan tempat. Ia bagi memenuhi keperluan golongan bekerja separa mahir dan separa profesional. Sebagai permulaan, lebih 30 kursus dan sijil ditawarkan melalui program ini. Kumpulan pejuang Hamas melancarkan serangan balas besar-besaran terhadap Israel. Beberapa laporan menyebut lebih 5,000 roket dilancarkan dari semenanjung Gaza pada awal Sabtu. Ketua pejuang Hamas berkata, matlamat operasi Banjir Al-Aqsa adalah untuk menamatkan pelanggaran Israel. Pasukan pejuang berkenaan juga dilaporkan menyusup ke kawasan selatan Zionis di tengah-tengah serangan roket yang dilepaskan. Situasi banjir di India semakin membimbangkan dengan berpuluh-puluh individu masih hilang. Angka kematian terus meningkat kepada sekurang-kurangnya 40 nyawa setakat ini. Usaha menyelamat di negeri Sikkim, Timur Laut India menjadi rumit berikutan cuaca buruk berterusan dan infrastruktur yang rosak. Banjir telah memusnahkan rumah dan jambatan menyebabkan beberapa kawasan terputus hubungan. Sekurang-kurangnya 18 terbunuh manakala 25 yang lain cedera apabila bas yang membawa migran terbalik di lebuh raya di selatan Mexico pada pagi Jumaat. Mangsa kebanyakannya terdiri daripada warga Venezuela. Kemalangan berlaku kira-kira 4.30 pagi waktu tempatan di lebuh raya menghubungkan Oaxaca dan Puebla. Pihak berkuasa terpaksa menutup sebahagian jalan di kedua-dua arah. Bas penumpang itu dilaporkan membawa sebanyak 55 pendatang. Kanta 744 berakhir di sini. Ikuti berita perdana selepas ini bersama Otto Uthman dan Farhatul Asyati Uthman untuk paparan komprehensif. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.